Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kita ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja menghadirkan jasad yang kami nasihi, tetapi menghadirkan bersama roh, menghadirkan bersama hati dengan penuh ikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari kemanisan iman, mencari kemanisan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita datang bukan saja bawa jasad, kita datang mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja dari yang sujud, tetapi hati pun sujud, kodoh, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan berkat daripada Allah dalam kehidupan kita yang sementara. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia darul fana, negeri yang binasa, ini juga darul amal, negeri beramal. Ketahuilah bahawa ada darul baqa, negeri yang kekal, darul jaza, negeri pembalas. Jadi orang yang beramal, letih dia akan hilang, letih dia akan hilang, pahala dia akan kekal. Orang yang buat maksiat, nikmat yang dirasa daripada maksiat dia, sedapan daripada maksiat pun akan hilang juga. Tetapi ingat, balasan daripada Allah tetap akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seketika ini memanglah banyak ujian lepas daripada puasa masing-masing letih. Masing-masing letih. Kita pun baru semalam start ni. Tentu pun orang mandi. Ni ikut nak pergi diri payah. Ikut kita memang nak pergi. Tapi oleh kerana apa kita kata kewajipan, oleh kerana tuntutan, maka kita dengan penuh rasa kebertanggungjawaban untuk sama-sama memperingati sesama kita. Maka kita relakan tiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tolong beri peringatan, kerana peringatan membawa manfaat kepada orang yang beriman. Ikut ada ilmu, tak ada ilmu, tuan-tuan banyak lagi. Namun oleh kerana sedikit pinjaman, kalau tak dimanfaatkan, tak ada guna juga. Allah beri sikit pinjaman kepada kita, antara lain pinjaman harta, antara lain pinjaman kesihatan tubuh badan, termasuklah dengan pinjaman ilmu pengetahuan. Semua ini daripada Allah. Allah beri pinjam. Ramai orang yang belajar siang malam tapi bodoh juga. Betapa ramai orang yang hanya belajar sekejap saja tapi telah alim. Jadi terbukti bukan hak milik ilmu, bukan hak milik manusia, melainkan hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan untuk beramal bukan hak milik manusia, tapi hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai daripada ibadah puasa selama sebulan, kita dibentuk, dididik sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya suatu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah buat tak boleh, kena buat. Kadang-kadang puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Kurang apa kita kata? Kurang sekejap je, 4-5 minit tak boleh, seminit tak boleh. Kalau tahu tidak masuk lagi tak boleh. Maksudnya suatu undang-undang dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satu tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Tak apa, kita bajet, kita puasa 12 jam, 13 jam, kita tu pokok malam. Mula daripada orang kali kita buka tak buka esok subuh, sama lebih kurang je. Tak boleh tukar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah yang tak boleh nak diubah. Ada peraturan dan undang-undang yang Allah berikan kelanggaran. Allah berikan kelanggaran kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sifat manusia ini begitu lemah. Begitu apa kita kata, begitu tidak mampu, kadang-kadang tidak mampu untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh post apa lah, bayar video. Dua dah ada peluang dah nak sehat. Bayar video tak apa.
Apa lagi? Sakit, tak apalah, tak puasa. Gantilah sikit lagi. Ganti. Ada perkara-perkara yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibentuk, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Setelah sebulan melalui ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melalui ujian memang dia nak tengok hasil. Setelah sebulan dah melalui ujian, nak tengoklah hasil. Ini hasil. Ada hasil. Super tulis juga. Super tulis juga mana-mana surah, mana-mana masjid, super. Mungkin ada tambah lah 3-4 orang. 3-4 orang tambah, tolak dengan 3-4 orang kurang. Lebih kurang je. Sama je. Jadi kita nak tengok hasil. Jangan cek orang lain. Orang lain kita tak tahu. Ni pasal dia, sebab dia mungkin di surah lain, mungkin di tempat lain, mungkin di nadah lain dan sebagainya. Kita tak tahu kan. Kita cek diri kita sendiri. Adakah adanya pertambahan pada diri kita sendiri. Adanya kekuatan untuk beramal, adanya kesungguhan untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun makin berat. Antara tujuan ibadah puasa daripada Allah Subhanahu wa taala adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan ibadah, utama ibadah puasa nak sambung kaya. Bukan dok. Allah dah kata la'allakum moga-moga kamu dapat sambung kaya dok. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa bertambah, tak ada kesan daripada ibadah, tak ada kesan daripada ibadah puasa. Jadi oleh hal yang demikianlah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan gurbah keinginan, diberikan kekuatan, diikhlaskan niat, hanya semata-mata beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita hadir ramai-ramai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ramai-ramai kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang sebenarnya lebih nikmat daripada rumah kita. Atau panggil masjid, tempat sujud. Tempat kita sujud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah ni tempat tidur. Rumah tempat tidur, tempat berehat jasad. Tempat sujud mana? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Darurat apa lah sujud rumah. Kalau sehat, sujudlah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang sujud di rumah kita. Afdal tempat tak ada. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ramai-ramai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita dijemput, insya-Allah kita ambil satu ayat daripada kitab 50 ayat Al-Quran melapangkan hati dan melenyapkan kesedihan. Kita nak masuk puasa, antara lain kita nak menenangkan jiwa. Nabi SAW suruh orang muda kalau dia dah kahwin lagi, samalah orang kahwin dah. Orang kahwin dah nak tambah usaha lagi dah tahan. Tapi tak apalah, dia ada tempat dia nak tuju. Kalau dah kahwin lagi, nafsu dia kuat, keinginan dia pun kuat, tempat dia nak tuju tak ada. Maka Nabi SAW anjurkan bagaimana nak menenangkan jiwa, dia nak menghilangkan kegelisahan. Nabi SAW suruh puasa. Suruh puasa. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapa yang boleh sediakan mas kahwin dan sebagainya, persiapan untuk kahwin, maka hendaklah dia kahwin. Andai kata jikalau dia tak mampu, hendaklah dia berpuasa. Puasa antara lain adalah untuk nak mencari ketenangan. Tapi kita tu puasa sebulan, lepas daripada puasa bukan kau tenang, kau serabut. Pasal apa kau serabut? Sebelum puasa tak ada kena bayar bulan-bulan seks sofa. Lepas puasa kena bayar seks sofa baru. Nak rambut raya baru ni Tok Puan suruh beli seks sofa baru 2,500. Bulan-bulan kena bayar. Kau serabut pada. Apa lagi banyak. Jadi kau serabut pada habis puasa. Kita nak cari ketenangan, rupa-rupanya kau serabut pada.
Jadi kita tahu. Jadi antara lain pengarang kitab kita ini dia bawa satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini ditulis ayat yang ke-10. Iaitulah hati yang bersatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Surah Ali Imran ayat 103. Saudaraku sesama Muslim, jadi pengarang kitab kita ini membawa suatu ayat yang biasa kita dengar, yang selalu kita dengar. Selalu dah kita dengar. Tak kira siapa-siapa, dia baca wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang yang betul-betul ikhlas tu nak mengajuk orang supaya beriman, beribadah, mengabdikan diri, tunduk patuh kepada perintah Allah, baca wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang yang tidak ikhlas, dia tu nak mengajuk orang supaya mengabdikan diri kepada Allah. Orang yang bersifat dengan sifat munafiki pun juga wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ajak pada Islam lah ke? Kita ajak pada Islam. Kita ajak kepada benda lain. Tetapi hati Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kadang-kadang kehebatan luaran yang ditunjukkan lebih hebat lagi daripada orang yang beriman. Pengarang kitab kita ini dia seorang yang dia imam di Masjid Al-Aqsa. Dia dipecat. Pecat dia siapa? Pecat dia Israel. Itu imam Palestin, imam Masjid Al-Aqsa. Pecat dia buat dia Israel. Maksudnya Israel ni tak nak dia duduk situ automatik, kena pecat. Kena buat. Maka dia dapat memerhatikan bagaimana ataupun bagaimana cara nak menyatukan semula umat Islam. Tak cukup nak menyatukan umat Islam hanya dengan berbilang-bilang negara ditubuhkan di suatu bentuk ataupun suatu badan OIC Ramadan. Tak cukup. Tak cukup hanya menyatukan umat Islam hanyalah daripada sudut ekonomi sahaja, tak cukup. Tak cukup. Tak cukup nak menyatukan umat Islam hanya daripada sudut bangsa sahaja. Orang Arab dengan Arab, Melayu dengan Melayu, dan sekedar cukup. Maka dia membawa satu ayat Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengembalikan kegembiraan agama Allah Subhanahu wa taala, di antara lain dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu sekalian berpegang dengan tali Allah, yakni agama Allah, agama Islam. Jangan pegang apa lain. Pegang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan peganglah wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan bercerai.
Jadi jangan berpisah, jangan bergaduh, jangan berbalah. Dia hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dah dua ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cukup dah dengan dua ayat ni. Satu perintah dan satu larangan. Wa'tasimu, hendaklah berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Cukup dah kita melihat bagaimana keadaan pada ataupun ataupun apa kita kata kesan daripada umat Islam meninggalkan dia apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini kita nampak kehendak Allah Subhanahu wa taala kenapa suruh sangat wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Pengarang kitab kita ni dia nampak sangatlah umat Islam keliling kelalang dia. Jota-jota umat Islam Palestin sendiri jota jota-jota lebih ramai daripada Israel dari pecah tu. Tambah lagi Jordan, tambah lagi Syria, tambah lagi Mesir, tambah lagi Saudi, negara-negara Arab yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Tetapi Palestin tidak buat masih ini masih lagi tidak dapat dibela. Palestin masih lagi tidak dapat dikembalikan ke tangan umat Islam. Antara lain pasal dia tidak berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan mereka bercerai-berai. Masing-masing bawa pegangan masing-masing, masing-masing ada idea masing-masing, masing-masing ada cara tersendiri masing-masing. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Ini yang musuh kepentingan masing-masing. Aku pandang mula malah cara. Dia ada kepentingan baru cara. Jadi pengarang kitab putih ini dia bawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya hati orang Islam bersatu. Hati orang Islam ini jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hendaklah kamu ingat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah dilemparkan oleh Allah kepada kamu. Jadi kita baca di sini pengarang kita ucap betapa indahnya kerana Allah, betapa indahnya kerana Allah telah menyuruh kita untuk bersatu dan menggalang kekuatan serta tidak berpecah belah sehingga kita menjadi umat yang disegani dan dihormati oleh umat-umat yang lain. Dia kata lama dah kita ajak bersatu. Di motor kita pun bersatu, lagu kita pun bersatu, lagu kita ajak bersatu. Tapi atas dasar Melayu lah. Atas dasar Islam. Dia tak bersatu juga. Sama-sama sendiri pun tak bersatu juga. Bercerai-berai. Bercerai-berai susah. Susah. Tak ada orang layan. Besuk jadi besuk, mamat jadi mamat. Jadi tidak dapat bersatu pasal tidak ada satu tempat tujuan yang sama. Tidak ada suatu tempat yang dituju yang sama, iaitulah tadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman sepatutnya tempat tuju dia hanyalah satu saja, iaitulah tadi Allah Subhanahu wa taala. Itu tak ada besok. Kita bukan nak berjawatan. Kalaulah dia kata kita nak mengajak kembali kepada tadi Allah Subhanahu wa taala dan kita bersedia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita letak lalu. Kita batas lalu dah payah. Kita tarik diri jadi calon. Waktu bismillah kita tarik diri. Buat apa nak berlawan? Pasal dah masing-masing reda untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi ambilmu dah kot. Tak payah. Tapi oleh kerana mengajak kepada asabiyah qaumiyah kepada perkauman dan sebagainya, dia tidak mengajak supaya kembali kepada tadi Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawa sentiasalah tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, akan sentiasa ada satu golongan yang akan tetap berada di atas kebenaran. Mereka ini tidak dapat diberikan kekecewaan oleh musuh. Mereka ini sentiasa akan berpegang dengan kebenaran hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Mereka ini akan sentiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka
mereka akan menang. Pasal agama Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cari hati yang payah. Nak cari keyakinan, nak cari ketenangan, tenang, tambah gelisah. Kadang-kadang gelisah. Daya kau BBT gelisah. Allah mana ni? Di main 4,000 apa kampung aja ni. Main gelisah. Di 4,000 dah apa kampung nak lawan mana kita. Ingat semula kita berjuang atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dah payah gelisah apa? Lawan lagi lah. Dah ada perlawanan. Ada perlawanan, kita berlawan. Berlawan kita kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Kena letak situ. Bila berlawan kerana agama Allah Subhanahu wa taala, kita terasa 1000 kenikmatan. Ada berlawan terasa 1000 kenikmatan. Kita bukan sengaja cari lawan. Nabi SAW bukan sengaja cari lawan. Tapi oleh kerana keengganan mereka untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terpaksa Nabi SAW terpaksa masuk dalam peperangan dan yang seumpamanya. Dalam bulan Syawal umpamanya terjadi suatu peperangan yang besar, iaitulah peperangan Hunain. Peperangan Hunain, peperangan yang besar. Jumlah tentera Islam dalam 10,000, 12,000 lebih kuat. Pada waktu itu 10,000, 12,000 tentera ini adalah merupakan suatu jumlah yang besar pada waktu itu. Tak ada lagi tentera-tentera pada waktu itu jumlah dia 10,000, 12,000 tak ada lagi. Pada waktu itu jumlah yang besar. Jadi orang Islam dia tengok dia ni ramai. Kita ni ramai, kita ni kuat. Sekali 1,000 je. Dia sekali 313 je. Dia lebih kurang tu je. Sekarang ni kita ramai 10,000, 12,000. Orang kafir dia ada fizik je. Dia hujung cek berapa ramai tentera orang Islam. Dari 10,000, 12,000. Maka dia tambah tentera mereka jadi 20,000 sahabat. Ni lebih kurang 30,000 orang. Orang Islam tahu dah tentera orang kafir ramai lagi 20,000, 30,000. Tapi dah dia ada 10,000, 12,000, dia terasa bangga. Dia terasa sombong. Dia terasa sombong. Dia terasa hebat. Tak apa boleh lawan kita. 313 kita lawan dengan 1,000 kita boleh menang. Ni sekali ganda je, orang tu 3 kali ganda. Kita boleh menang lagi. Maka timbul perasaan takjub. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum. Kata Allah, aku tolong banyak dalam peperangan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong orang Islam dalam peperangan yang banyak. Di yaum Hunain, kan tetapi pada hari peperangan Hunain, kamu jadi bongkok, kamu jadi takabur, kamu jadi sombong kerana jumlah kamu yang ramai. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Maka tidak memberi bumi jadi sempit. Bumi yang luas tu kamu terasa sempit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan. Dah gelisah, umat Islam gelisah. Tiba-tiba diserang oleh musuh. Tengah duduk bersiap dia musuh mari serang. Musuh pula ramai. Islam tembak lagi. Tembak lagi. Kalau peringkat pertama Rasulullah SAW suruh semula para sahabat supaya bertahan, supaya lawan balik. Nabi SAW naik khimar yang dihadiahkan kepada baginda, suruh jangan lagi. Suruh supaya berlawan semula kerana menjadi perjuangan orang Islam ini bukan perjuangan kebendaan, bukan perjuangan pribadi, akan tetapi perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Niat asal orang Islam ni dah dirasa ramai, kita boleh berghanimah banyak, kita perang banyak. Orang kafir sampai jadi 20,000, 30,000, dia nak menunjukkan kekuatan mereka sehingga dia terpaksa bawa orang puan. Ni bini dia, anak dia, harta dia. Pasal
Pasal dia kata kalau tak bawa ni semua lagi dah pergi perang. Kita bawa belakang kita, anak kita, bini kita, jadi isteri kita bawa belakang harta kita. Maka kok mana pun kita akan pertahankan harta kita daripada diambil oleh orang Islam. Jadi panglima mereka perintah bawa belakang. Orang Islam ditinggal belakang. Tapi dah dalam keadaan meninggalkan semuanya, diserah semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, timbul suatu perasaan kita mesti kita menang. Timbul perasaan bongkok, timbul perasaan takabur dan seumpamanya. Akhirnya mereka diserang oleh orang kafir musyrik. Akhirnya datang pertolongan di peringkat tewas, peringkat pertama. Akhirnya datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa orang Islam jadi gelisah? Pasal apa jadi gelisah? Niat pertama, pasal nak harta ghanimah. Nak harta perang. Pasal yang kedua, pasal itu yang takabur. Kita bayar kedua. Cula buat dah, ni buat dah, siaga buat dah, buat dah. Kita rasa memang seorang kita menang. Kok mana pun kita menang. Lagu sedap. Ni kata dah berapa sedap, pasal 4,000 dah. Dia kata berat ni. Tapi oleh kerana kita berjuang kerana agama Allah Subhanahu wa taala, suatu benda yang mahal adalah ketenangan. Kita tak akan gaduh. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap tinggi, ke mana pun Islam akan menang. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'alaihim." Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan ke atas Nabi, ke atas para sahabat, ke atas umat Islam. Dia sebelum daripada ini mereka gelisah. Padahal kita kena serang dah. Mereka rupanya mereka lebih ramai daripada kita, lebih kuat daripada kita. Kalau kita tembak lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketenangan. Dengan ketenangan inilah orang Islam berjaya. Dia menewaskan orang kafir dengan jumlah yang begitu besar. Boleh tak? Alat dah cukup. Alat kelengkapan dah cukup. Ikut nak lawan. Nabi SAW terpaksa pentah kepada seorang sahabat supaya dipinjam 100. 100 dah baju besi. 100 dah pinjam ke musuh. Musuh ada terlibat dengan perang tu, pinjam ke orang lain. Ikut nak ada kelengkapan memang tak ada. Tapi perang menegakkan agama Allah, jihad menegakkan agama Allah, mesti kena buat. Jangan dari 4,000 dah ada yang masuk ni. Kita tak peta dah orang kita dah ayah. Pasal kelak kamu. Tak boleh. Tak boleh. Dan inilah tadi kita merasakan berkeyakinan pimpinan kita pun. Mereka tetap jauh mana pun masuk. Tak pernah tinggal. Pasal melihat kepada sejarah orang umat Islam itu sendiri, tuntutan agama itu sendiri, supaya sentiasa diperjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang teriak ke. Kalau menang teriak ke. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, akhirnya umat Islam boleh menang semula. Boleh menang semula. Pasal apa? Pasal antara lain niat asal mereka adalah menegakkan agama Allah. Tapi kecoh sikit je. Kecoh sikit. Kecoh sikit nak harta ghanimah. Kalau menang boleh nak jawatan ni, kalau menang boleh nak jadi tok ketua, macam-macam lah. Kecoh sikit je. Kecoh sikit. Jadi oleh kerana niat asal, akhirnya datang pertolongan daripada Allah. Niat asalnya boleh betul semula. Nabi semula dari betul semula. Akhirnya datang semula sakinah yang dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Islam boleh menang semula. Sesungguhnya berpegang teguh dengan kitab Allah dan mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara dan jalan untuk mendapatkan kekuatan daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa di mana kamu menjadi mangsa bagi umat yang lain dan diperbukan seperti mana orang yang tengah makan memperbukan makanannya. Ditanyakan, apakah kerana kami pada masa itu sangat sedikit, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, bahkan jumlahmu sangat banyak seperti buih di lautan. Sekali lagi kita tersentuh dengan pengarang kitab ni. Sebenarnya dia nak menyampaikan hasil hati dia. Hasil hati dia di Palestin ni, kita ni ramai keliling ke ladang.
Tapi kita ni diratoh, kita ni diratoh macam makan dalam hidangan yang macam-macam lauk ada. Boleh capai pada bila-bila masa sahaja boleh bergebu. Tak ada masalah. Sahabat tanya, pasal apa jadi gitu ya Rasulullah? Adakah kerana itulah kita ni sikit? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jumlah sangat banyak seperti buih di lautan. Maksudnya cerah. Dok kubur. Buih di lautan mari rombok, mari tu mari banyak buih tapi tak ada faedah. Tak ada apa-apa kesan. Tak ada kesan apa-apa, terapung je. Begitulah umat Islam pada hari ini. Tak ada beri kegerunan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengarang tak begini ajak kita. Supaya kita kembali kepada tali Allah sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah mengingatkan kaum mukminin tentang keadaan mereka pada masa sebelum mereka beriman, khasnya lagi ahli Makkah di masa jahiliyah. Allah mengingat nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada orang yang beriman sebelum mereka beriman. Banyak nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain nikmat selepas daripada kamu beriman begitu besar nikmat. Sebelum daripada kamu masuk Islam, bagaimana keadaan kamu? Puak ni balah dengan puak ni, keturunan ni balah dengan keturunan ni, kabilah ni balah dengan kabilah ni. Tapi datang Islam menyatukan kamu semua. Betapa besarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak ada jalan lain lah. Nak satu melainkan dengan Islam saja. Bukan dengan nama Melayu. Pasal orang Melayu ni banyak jenis dia. Kerana ikut Melayu. Ada Melayu datang daripada asal dia Cina. Ada Melayu daripada keturunan Seth. Ada daripada India. Ada daripada Arab. Ada daripada macam-macam. Seluruh pelosok dunia nama duduk sini lama panggil Melayu belaka. Ada hidup kuping nama Melayu. Ada warna kulit gelap Melayu. Mengingat ke bahasa lain tapi Melayu. Tapi masing-masing bercerah-berah. Tidak jadi. Maka hendaklah kembali kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itulah agama Allah, yakni agama Islam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kamu. An Abi Najih Al-Arbab bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mau'izah, peringatan kepada kami, suatu peringatan yang menggugurkan air mata. Ka'annaha mau'izatun muwadda'. Seolah-olah ini adalah suatu peringatan yang terakhir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum aku bertakwa kepada, jadi aku wasiat kepada kamu bertakwa supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaklah kamu mengikut pada sahabat, tsummal ladzina yalunahum. Ada kemudian orang yang seterus dan selepas daripadanya yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi besar. Jangan ikut orang lain. Ikut orang yang mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada masa itu banyak orang-orang jahiliyah ni, kata pengarang kitab ni, dia kata sebelum daripada menjadi Islam, orang Islam ni, sahabat-sahabat ni jadi Islam, sebelum daripada itu mereka sangat banyak. Namun tidak ada rasa kasih sayang dan rahmat di antara mereka. Tak ada rasa kasih sayang. Ada pada orang nak sayang pun. Tak ada rasa kasih sayang. Tak ada rasa. Pasal tak bersatu atas dasar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada rasa nikmat kasih sayang. Wala adik-beradik, mana lain sokong, ni lain bezi. Ni dibayar ketemu. Temu jepok sekali-sekala je. Baru masuk lain. Waktu bewah, waktu itu, waktu ini masuk lain sekejap. Lepas tu lebih lain pula. Jadi tak ada rasa kasih sayang kepadamu. Mari ayat kepadamu.
Ni ada yang kena kapur pandang. Tak ada rasa kasih sayang pada dan sebagainya. Ni bila datang Islam, di Islam menyatukan kamu semua. Kamu saling, tidak ada rasa kasih sayang dan rahmat di antara mereka. Satu dengan yang lain saling membenci dan cemburu hati, memberi gelaran yang buruk dan menodai kaum perempuan. Dan contoh yang lainnya adalah sebagaimana yang terjadi antara kaum Al-Aus dan Al-Khazraj sebelum Islam datang kepada akhirnya Aus Khazraj ini jadi penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang pada sama sendiri Aus dan Khazraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka. Ada pun setelah Islam datang, mereka menjadi bersaudara, saling tolong-menolong, saling tolong membahagi kasih sayang dan bersatu. Islam datang menyelamatkan mereka daripada kebodohan, perpecahan, kebencian dan pembunuhan, dan tauhid menyelamatkan mereka daripada kekufuran yang akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Sesungguhnya ayat di atas adalah ayat yang menunggu kepada kasih sayang, kekuatan dan persatuan, dan juga mengingatkan kita akan nikmat dan anugerah Allah atas hamba-Nya. Jadi kita ni orang beriman, hendaklah kita bersatu atas tali Allah, jangan bersatu atas tali-tali yang lain. Banyak sangat tali kita ni, pegang sudah. Ialah tali Allah Subhanahu wa taala yang menghubungkan kita dengan rahmat daripada Allah, yang menghubungkan kita dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikut nak tenang-tenang lah ke? Orang miskin dia tenang, orang kaya dia tenang. Orang miskin dia risau, orang kaya pun dia risau juga. Orang kaya dia tenang pasal dia kata piti banyak. Dia dah seraput hutang, dia beli cash belaka. Rasa lagi orang miskin, dia ada hutang, dia ada itu, ada ini dan sebagainya. Tapi orang kaya ada seraput hutang ni semayang tu. Ngaji agama pun tu, pada air pun tak lepas. Dengan orang yang kita kata hidup sekadar saja, keperluan dia hanya sekadar cukup makan saja. Bandingkanlah ketenangan orang. Satu ketenangan yang hanya sementara saja. Sementara mana? Kaki-kaki, biti pun kaki-kaki. Harta pun kaki-kaki. Kesenangan kamu itu akan lenyap. Ketenangan kamu itu akan lenyap. Tapi hak lagi tenang dia kerana sakinah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia redha dengan ujian daripada Allah. Kalaulah dia kaya pun, dia mengeluarkan zakat, sejid surah dia tak tinggal, menambahkan ilmu pengetahuan pun dia tak tinggal, kewajipan-kewajipan dia pun dia tahu, hak mana wajib, hak mana haram dan sebagainya, dia buat lagi. Jadi ketenangan tidak sama di antara orang munafikin, orang yang melakukan maksiat, penyayang kepada agama Allah, tak sama ketenangan mereka. Walau sama-sama naik kereta kacil belaka, walau sama-sama naik kereta Mercedes belaka, masing-masing ketenangan tak sama. Satu ketenangan hanya yang sementara, satu ketenangan yang kekal abadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah ketenangan yang kekal buat selama-lamanya. Jangan cari ketenangan yang hanya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita ni bersiap perkara. Kita nak sambut raya kita rasakan di raya kita ni tak ada, di rumah kita tak seri, kita rasa tak wahdi. Di sehari dua hari tu mari serabu dah rupanya orang nak raya pun catung apa. Pasal catung tu apa? Kuih dah beli, baju raya nak tak ada. Dia macam-macam masalah. Dia tuk wang pula nak sofa baru, nak TV baru, nak meja makan baru dan sebagainya. Ada lagi tahun lepas. Mari sekabu-bu. Tidak ada ketenangan dan sebagainya. Maka kita ikhtiar tak pun. Hari ni kita pergi cari hutang lah. Buat apa ni? Nak pergi tenang sekejap, kita kata. Memang tu dia hutang dekat China, pergi cari dia hutang dengan dia orang-orang Pakistan, dia hutang dengan set-set. Dia nak jual-jual, dia orang-orang masuk dalam kapal ni hutang tu. Saya tak tahu 800, hutang dia jadi 1,600. Menyata tuan kita tengok kedai. 800 pak, berapa? Sekali kata. Payung ke 300 dah.
Ni hanya kecek lu kedai aku kita kecong ni kabur dah. Ni tabak kita kena. Ni beli dia kata 1,600. Di kedai beli kelengkapan lagi tengok kursi motel sama 800 ya. Kali-kali dia bang. Ni hutang dia ke. Tapi boleh tak hutang tak riba tapi pagok nak. Ni tak dah bayar tu 300 tu. 500 ni dah. Ni susu 500 orang patut kena cari dah jadi sampai 1,000 di 1,600 baru kena bayar. Jadi lepas abad daripada raya, masa raya suka dah orang mari set sofa baru, kuih banyak, itu banyak. Lepas raya sekarang dulu pasal nak bayar hutang banyak. Ni ketenangan yang sementara kita tahu. Ni kita nak ketenangan yang kalau perlu sangat buat mana. Ni hutang kerana nak makan, hutang kerana itu, hutang kerana kita yakin memang boleh bayar. Di tiap-tiap hutang kita bajet tu ada bahagian untuk dibayar hutang, ada bahagian biar cukup. Ni lekat dah kita kira. Ni ada masalah. Ni kita akan rasa ketenangan tapi ketenangan yang sementara saja. Jadi orang yang beriman begitulah juga dia fikir nak mencari ketenangan yang kekal abadi. Allah perintah kita nak menghadapi hari raya suatu hari yang besar. Kena ingat dalam kehidupan kita ini ada suatu hari raya yang paling besar, iaitu hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menghadapi hari raya yang paling besar, dia Allah perintah supaya buat persiapan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah kamu persiapkan diri untuk hari esok. Raya kita ni esok dah. Kata Allah. Ni Allah misal esok dah, betapa hampirnya esok. Hari raya yang besar yang sepatutnya kamu buat persiapan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ulang lagi, Allah ulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu jadi termasuk di kalangan orang yang lupa kepada Allah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan diri kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Allah kata jangan lupa. Termasuk di kalangan orang yang tak ingat kepada Allah. Dia ingat mengingati perintah Allah. Dia ingat mengabdikan diri kepada Allah. Dia ingat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nescaya kata Allah, aku akan menjadikan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Mudah ingat kepada dirimu sendiri. Pasal mudah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah secara begitu baik susunan, yakni Allah akan menjadikan mudah ingat kepada dirimu sendiri. Maksudnya mudah ingat persiapan untuk menghadapi hari yang besar pada hari kiamat nanti. Tidak ingat pasal lupa kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ulai kaumul fasiqun. Orang-orang inilah orang-orang yang fasik. Kata Allah lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ada neraka dengan ahli syurga. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang yang berjaya adalah ahli syurga, yang masuk dalam syurga Allah, mengasihi nikmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memuliakan kalam Allah, kita memuliakan orang-orang yang mengajak kepada menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada mereka-mereka yang juga nak mengajak kita menjauhkan diri daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji'u.